الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung perbincangan daripada, ataupun malam ni kita akan baca lagi perbincangan daripada buku Soal Jawab Fiqh Ibadat Bab Salat, himpunan soal jawab berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Antara soalan yang pernah diajukan kepada hamba adalah ketika solat tiba-tiba kucing datang dan berbaring di atas jadah. Jadi apa yang perlu saya buat? Adakah saya perlu tunggu sehingga kucing itu berlalu pergi, atau perlu berhenti solat untuk menghalaunya? Baik. Jadi kucing di antara binatang yang berkeliaran di dalam rumah kita, kadang-kadang dalam surau, kadang-kadang dalam masjid. Dan ada setengah kucing lambat tengok tuang dia sembahyang. Nak duduk depan lah, nak duduk atas tuang lah, duduk geser tuang tu, tengok ada tu kucing seekor tu kan. Jadi masalahnya, ada orang ni dia sembahyang, tiba-tiba kucing duduk depan atas jadah dia. Jadi benda yang dia perlu buat, kek gini dia nak rokok, kek gini dia nak sujud. Kalau rokok boleh tahan lagi, sujud lagi kan kena kucing. Adakah perlu dia kena tunggu sebelum daripada disujud sehingga kucing tu lagi, ataupun dia saat ni itu kena berhenti sembahyang ke patut halau kucing ke mana? Ni antara soalan yang sampai kepada hamba. Baik. Jadi mungkin dia melihat kepada kucing ni ada najis di punggung dia dah. Kucing mana pernah basuh berak? Ke kucing kawasan ni basuh berak? Memang kucing tak pernah basuh berak. Tengok situ. Sedangkan kita belajar dalam kitab fiqh, antara syarat sah sembahyang mesti kena suci daripada najis pada tempat sembahyang kita, pada pakaian, pada tubuh badan. Baik. Jadi kita kena faham yang pertama sekali, kucing ni dia tidak najis, tidak seperti anjing. Jadi di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi dan Imam An-Nasa'i, yang mana Nabi SAW pernah bersabda, innaha laysat binajas. Kucing ni bukan najis. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Dia adalah binatang yang berkeliaran di sekitar kamu. Dia tidak najis. Manakala punggung dia, hak yang dia berok, dak basuh najis, dia kecil dak basuh najis, hak tu dimaafkan sebenarnya. Jadi maksudnya, usah kata dia duduk atas jadah kita, bahkan dia duduk atas kita pun tak ada masalah. Tengok dia sembahyang, tengok kita sembahyang, tiba-tiba dia naik atas kita, dia tak ada masalah. Jangan ambil berung je lepoh. Lok gitu ada apa, tak ada masalah lah. Cuma kalau kita nak ambak-ambak sikit tu tak ada masalah, boleh je. Baik, jadi yang berjawab lagu ni, jika berlaku keadaan begini, ada beberapa pilihan yang boleh kita lakukan. Antaranya, melangkah ke kanan atau ke kiri sedikit agar ruang untuk solat lebih selesa. Yang kedua, menolak kucing tersebut ke tepi dengan lemah lembut. Yang ketiganya, sujud seperti biasa walaupun kucing tersebut berada di bawah dada kita. Jadi ketika kucing duduk depan, kita nak semayang lah ke mana? Kita nak semayang, kita nak sujud, dia sama kucing ke anak kita ke? Okey, kita boleh tiga pilihan. Nak berhenti sembahyang tak payahlah, tak payah berhenti sembahyang. Tiga pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita kesok sikit. Kita kesok sikit. Kita ke kanan sikit ke kiri sikit ke, undur ke belakang sikit ke. Ataupun
Masa kita turun, kita tolak kucing sikit, lembut-lembut dah, jawab gasau. Yang ketiganya, kita sujud macam biasa, kucing duduk bawah tu, tak ada masalah pun. Baik. Persoalannya, jika bersentuhan dengan kucing tersebut bagaimana? Jawapannya tidak mengapa. Hal ini kerana kucing adalah haiwan yang suci, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam suatu hadis yang kita baca tadi. Baik, Abi. Soalan berikutnya, andai kata khatib batuk dan tekaknya kering sewaktu berkhutbah, adakah dibolehkan untuknya minum air ketika itu? Baik. Ni perlu kita kena tahu hukum ni. Yang pertama sekali, kalau kita jadi tok khatib, kadang-kadang kita dijemput untuk berkhutbah. Sebagai contoh, main spekar jeng. Spekar jeng. Dia ada spekar jeng ni. Main kalau tok khatib muda-muda, hak jadi semangat tu. Dadang nak habis khutbah, habis suara dah. Dia usah kata khutbah sama juga kuliah. Kuliah. Amba ni kebelakangan ni jeng dah, suara dia nak tepik kuat-kuat. Jeng. Dulu tepik kuat sangat. Dalam masa zaman kita dia tengah semangat lebih kan. Tepik kuat sangat. Ni jeng dah ni. Dia nak tepik kuat-kuat dah. Tu street dia biasa je. Kalau masa zaman yang tengah darah panas lagi tu, bergegar lah. Baik, jadi main spekar pula Allah, spekar cak ayam. Fitih banyak surau masjid, tapi spekar dia tukar. Ada setengah-setengah lah. Bukan semua, setengah-setengah. Jadi siapa ke tak ada suara. Tengah-tengah khutbah tak ada suara. Spekar bermasalah. Soalannya boleh tak? Tok khatib saat itu nak minum air. Ni perlu kita kena faham. Perlu kita kena tahu. Walaupun kita tak jadi tok khatib. Sebab dia, kalau kita tak jadi tok khatib, kalau kita tengok tok khatib minum air, kalau kita tak tahu hukum, kita akan sebelah. Mana tok khatib tengah-tengah khutbah ni bahaya. Tongok air. Dah tak ada gelah pula. Tengah-tengah khutbah dia kok. Kau teruk lagi. Pagak tok khatib. Baik. Jadi kalau kita tahu hukum, tak ada masalah lah. Hak yang masalahnya ketika kita tidak tahu hukum. Sebab itulah kaedah yang disebut oleh ulama, an-nas a'da'u lima jahilu. Manusia ni menjadi musuh kepada apa yang mereka itu jahil. Jadi kalau mereka tak tahu, dia akan jadi musuh. Sebab itulah untuk mengelak daripada kita menjadi musuh terhadap sesuatu yang pada hakikatnya adalah benda tu betul, adalah kita kena belajar, kita kena tahu tentang hukum. Baik, apakah hukum khatib minum air ketika sedang berkhutbah? Jawapannya boleh. Tiada halangan bagi khatib minum air ketika berkhutbah, melainkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan jangan. Bulan Ramadan go air padang. Hukum ini sebagaimana pandangan mazhab Syafi'i. Namun, jika tujuan minum tersebut hanya untuk menikmati air, bukan kerana dahaga atau seumpamanya, maka hukumnya adalah makruh. Jadi tok khatib ketika sedang berkhutbah, tiba-tiba minum air, hukum ni tak ada masalah. Cuma kadang-kadang makruh, kadang-kadang tidak makruh. Makruh ketika tak ada sebarang hajat, rasa nak menikmati air je. Mana? Tok khatib memang minat minum air teh. Jadi sebelum naik khutbah tu, dia kucah dah teh tok atas mimbar. Baik, tok atas mimbar. Tengah-tengah khutbah sikit minum sikit. Tengah khutbah sikit minum sikit. Nak menikmati air tersebut. Hukum ni makruh. Tapi kalau kerana dahaga ataupun kerana sakit tekak, maka waktu tidak makruh. Baik. Imam Nawawi dalam ada menjelaskan perkara ini dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juzuk 4 halaman 529. Kata Imam Nawawi rahimahullah, qala ashabuna yukrahu lahum syurbul ma'i litaladzuz wala ba'sa yashrabuhu lil'atash lilqawmi wal khatib hadha madhhabuna. Maksudnya makruh bagi mereka itu minum air hanya kerana untuk menikmati air, bukan kerana haus. Namun tidak mengapa bagi makmum dan khatib minum air kerana dahaga. Ini adalah pandangan mazhab kami, wallahu a'lam. Bukan khatib saja, kita pun tak apa. Tengah-tengah tok khatib duduk baca khutbah, main panah pula, ekong tak ada, kipas tak apa nak jadi mana. Orang pula ramai. Allah dahaganya. Kebetulan air ada tepi-tepi dinding yang diletakkan oleh pihak masjid, kita ambil minum air. Tengah dengar khutbah, boleh ke tak? Tak ada masalah. Cuma makruh ketika tidak ada sebarang hajat. Saja-saja menikmati air, duduk puas saja minum air.
Okey, hak tu makruh. Tapi kalau kerana dahaga, kerana sakit tekuk, maka hak tu tidak menjadi masalah. Melainkan pada bulan Ramadan tu jelaslah kerana ia melibatkan puasa. Jadi kalau sekiranya ada orang tengah-tengah dengar khutbah minum air, kita faham dah hukum. Rupanya tak ada masalah. Sebab khutbah walaupun dia ada syarat-syarat dia, tetapi dia tidak seperti semayang. 100% tidak seperti semayang. Kalau semayang tak bolehlah kita nak minum air. Baik. Khatib angkat tangan untuk berdoa. Adakah berdosa? Saya pernah terbaca suatu hadis yang mengatakan celaka kedua tangan imam yang mengangkat tangan ketika berkhutbah. Saya muskil, benarkah hadis ini? Adakah ia hadis palsu? Baik. Jadi ada orang tanya. Dia kata dia mendengar terbaca suatu hadis yang mengatakan celaka kedua-dua tangan imam yang mengangkat tangan ketika berkhutbah. Baik, dia pun muskil. Benarkah hadis ini? Adakah ia hadis palsu? Baik. Dalam masalah ketika Tok Khatib baca khutbah, lepas tu dalam masa Tok Khatib baca khutbah ada sampai tempat Tok Khatib berdoa. Ada tempat Tok Khatib berdoa. Ketika Tok Khatib berdoa, kita ada dua hukum yang kita nak bincang. Yang pertamanya, apakah hukum khatib angkat tangan ketika berdoa? Yang keduanya, apakah hukum makmum mengangkat tangan ketika berdoa? Ketika sedang Tok Khatib baca khutbah. Kerana di sana ada penulisan-penulisan tertentu yang mengatakan haram, bid'ah, ahli jemaah mengangkat tangan ketika khatib sedang membaca doa dalam khutbah. Dan kalau kita tengok rata tepat di tempat kita ni, rata, maksudnya di tempat kita ni rata tepat. Orang apabila Tok Khatib kata Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat, pakat angkat tangan. Rata tepat. Di tempat kita begitu. Baik. Cuma ada tempat yang nak comel setengah-setengah. Ni segelintir dah setengah kita. Siapa akak doa ke raja, ni pakat dia jatuh tangan. Tu dah comel dah sebenarnya. Ada setengah orang kita buat gitu. Ada setengah. Siapa akak doa kat raja, jatuh tangan. Tu dah comel. Tu dah comel sebenarnya. Baik, tak ada masalah lah, doa lah ke raja. Kita doa. Baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tengok bagaimana hukum. Benar, ia adalah hadis, bahkan status ini adalah sahih. Diriwayatkan oleh Umarah bin Ruwaibah bahawa ada sahabat yang pernah berdoa sedemikian. Jadi ra'a Bishr bin Marwan 'ala al-minbari rafi'an yadayhi faqala qabbaha Allahu hatayn al-yadayn laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu 'ala an yaqula bi yadihi hakadha wa asyara bi isba'ihi al-musabbihah. Maksudnya dia Umarah bin Ruwaibah pernah melihat Bishr bin Marwan berada di atas mimbar dalam keadaan mengangkat kedua-dua tangannya. Lalu dia berkata, semoga Allah Ta'ala memburukkan kedua-dua belah tangan ini. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah lebih daripada isyarat dengan tangan baginda sebegini. Lalu beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya. Hadis riwayat Muslim dan Imam Abu Dawud. Maksudnya, ni bukan di zaman Rasulullah, lepas daripada Rasulullah wafat. Tiba-tiba ada pemerintah yang nama dia Bishr bin Marwan. Ketika dia berkhutbah di atas mimbar, sampai masa doa dia angkat dua tangan. Maka ada sahabat Rasulullah memerhati perbuatan dia. Ketika dia berdoa, dia angkat tangan. Maka sahabat Rasulullah kata lagu mana? Semoga Allah Subhanahu wa taala memburukkan kedua-dua tangan ini. Sebab dia doa lagu tu kerana perbuatan yang dilakukan oleh Bishr bin Marwan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dia kata aku tengok Rasulullah berkhutbah, hanya Rasulullah dalam berdoa Rasulullah isyarat dengan jari telunjuk saja. Rasulullah isyarat dia Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat. Rasulullah isyarat dengan jari telunjuk saja. Baik. Seterusnya
Adapun dalam riwayat Ahmad dalam musnadnya pula seperti berikut. An Umarah bin Ruwaibah annahu ra'a Bishr bin Marwan 'ala al-minbari rafi'an yadayhi yushiru bi isba'aihi yad'u faqala la'ana Allahu hatainil yudayyatayn ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar yad'u wa huwa yushiru bi isba'. Daripada Umarah bin Ruwaibah, sesungguhnya dia pernah melihat Bishr bin Marwan berada di atas mimbar dalam keadaan mengangkat kedua tangannya. Baik, dia memberi isyarat dengan dua jarinya ketika berdoa. Angkat dua tangan, lepas tu dia isyarat dengan dua jari ketika berdoa. Lalu dia, Umarah berkata, semoga Allah melaknat kedua belah tangan yang hina ini. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di atas mimbar dan baginda mengisyaratkan dengan satu jarinya sahaja. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Okey, jadi dia kata dia jumpa hadis tersebut. Okey, kita kepada hadis tersebut adalah hadis sahih. Tapi hadis tu nama dia hadis mauquf. Itu adalah perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia menceritakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, di situ ada juga hadis marfu'. Baik. Lepas tu kita nak bincang pula hukum khatib mengangkat kedua tangan ketika berdoa ketika sedang berkhutbah. Jawapannya, ia tidak disunatkan. Memandangkan hal tersebut tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apakah hukum khatib mengangkat kedua-dua tangan ketika sedang berkhutbah? Jawapannya tidak disunatkan. Sebab benda itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Adapun yang disunatkan adalah mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Tapi kita biasa tempat kita tak ada Tok Khatib angkat dua tangan gitu kan. Sebab Tok Khatib bukan tukar asa nak angkat dua tangan kau ni. Baik. Cuma hak yang biasa tempat kita orang ada buat, Tok Khatib isyarat dengan jari tak ada. Ni hak yang di antara sunnah, hak yang tidak dibuat oleh khatib di tempat kita. Mereka khatib-khatib hak yang betul-betul belajar hadis. Betul belajar bagaimanakah cara Rasulullah berkhutbah. Ketika Rasul berdoa, Rasul isyarat dengan jari. Baik. Perkara ini seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, juzuk yang ke-6 halaman 162, katanya fihi anna sunnata alla yarfa'al yad fil khutbah wa huwa qawlu Malik wa ashabina wa ghairihim. Dalam hadis ini menunjukkan bahawa yang sunnahnya ialah tidak diangkat tangan dalam khutbah. Inilah pandangan Imam Malik dan ashab kami, yakni ulama mazhab Syafi'i dan ulama-ulama selain mereka. Tapi di sana ada hadis yang menceritakan Rasulullah mengangkat tangan ketika berdoa dalam khutbah. Katanya tidak dituntut mengangkat tangan ketika khutbah dikecualikan jika khatib berdoa istisqa, minta hujan. Pada ketika ini sunat bagi khatib mengangkat kedua-dua tangannya ketika berdoa. Hal ini kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mengangkat kedua tangan baginda ketika berdoa demikian. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Anas bin Malik, katanya asabatin nas sanatun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيتيه. Maksudnya, sekalian manusia pernah diuji dengan kemarau dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedang berkhutbah pada hari Jumaat, tiba-tiba seorang Arab Badui berdiri lalu berkata, "Wahai Rasulullah, harta telah rosak dan keluarga telah kelaparan. Berdoalah kepada Allah untuk kami supaya diturunkan hujan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat kedua-dua tangannya. Dan ketika itu kami tidak melihat pun awan di langit. Dan demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menurunkan kedua-dua tangannya sehinggalah munculnya gumpalan awan tebal laksana bukit. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak turun dari mimbarnya sehinggalah aku melihat hujan menitis laju atas janggut baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini benar-benar berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, masa tu kawasan Madinah dan kawasan sekitar Madinah diuji dengan kemarau. Jadi apabila kemarau,
Jadi ada orang hak yang duduk sekitar Madinah, hak yang kerja dia mega binatang, jadi susah dah, tak ada makanan binatang. Dulu meh-meh tak ada, dia makan makanan binatang rupuk, dan apabila kemarau kering rupuk tak ada. Lepas tu nak nanam pun tak boleh. Jadi binatang pun punah, harta benda. Lepas tu keluarga pun lapar sebab tak ada makanan. Maka diminta Rasulullah supaya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus Rasul berdoa dalam khutbah, Rasul berdoa angkat dua tangan. Bila Rasul berdoa angkat dua tangan, maka kata sahabat Rasulullah Anas bin Malik, masa tu cerah, sikit awang pun tak ada. Tapi lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, lepas daripada Rasul berdoa, terus gelap, turun hujan. Dak endang Rasul turun daripada mimbar ni, kena dah hujan menimpa tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai titik hujan melalui janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Baik. Jadi hadis ni menjadi sandaran bahawasanya sunat khatib mengangkat kedua tangan ketika sedang berdoa dalam khutbah, tapi syarat doa minta hujan. Baik, jadi kesimpulan kita buat kesimpulan tu. Jadi tok khatib pada asalnya ketika dia sedang berkhutbah tidak sunat dia angkat dua tangan dalam dia berdoa. Perbuatan angkat tangan ketika berdoa tidak dituntut bagi tok khatib. Apa yang dituntut adalah jari sahaja. Tapi tok khatib kat kita jarang buat. Macam kat bawah tadilah. Mereka kalau tok khatib saat itu dia mendalami bagaimana cara khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau doa minta hujan barulah sunat angkat dua tangan, kerana itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan, hadis tersebut adalah benar dan statusnya sahih. Justru khatib tidak perlu mengangkat tangan untuk berdoa ketika berkhutbah. Mereka memberi isyarat dengan jari telunjuk sahaja sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Adapun jika berdoa istisqa, maka disunatkan mengangkat kedua tangan seperti yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita pergi kepada kita pula. Saat ni untuk khatib kita pula. Maksudnya kita makmum ni. Apakah hukum makmum mengangkat kedua tangan ketika khatib sedang berkhutbah, ketika khatib berdoa dalam berkhutbah? Jawapannya, ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan tidak dituntut perkara tersebut, kerana ia tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebahagian yang lain mengatakan boleh sahaja makmum saat itu ketika dia dengar tok khatib sedang berkhutbah, dia mengangkat tangan ketika khatib sedang berdoa. Jadi masalah ni masalah berlaku perselisihan di kalangan ulama. Sebenarnya ada tulis bab ni, tapi tak sampai lagi, akan datang mungkin sampai kita akan baca. Baik. Seterusnya, khatib pengsang ketika khutbah Jumaat. Bagaimana? Ni berlaku di satu masjid di dalam daerah Maman. Tengah-tengah khatib baca khutbah, tiba-tiba khatib pengsang. Jadi tiba-tiba apabila khatib pengsang, maka adalah imam yang kedua naik ganti. Tu wujud ada imam kedua. Kalau tak ada imam kedua, selok. Pengusi pula tak perlu nak pandai baca khutbah. Sudah. Buat tidur tu pengusi nyak. Tidur. Jadi orang cari sudah siapa nak baca khutbah. Ni benda ni pernah terjadi ya. Benda pernah terjadi. Sebab itulah kita tak pandai lagu mana pun, basic-basic tu biar kita tahu. Biar kita tahu rukun khutbah benda. Mungkin kita kata tak khutbah tu Jawi. Kita nak naik baca khutbah Jawi, kita tak dapat pandai. Yedang kena gitu pakat senyap belaka, buat tidur belaka. Jadi mesti kena ada seorang hak yang sanggup naik. Kalau untuk khatib hak yang pandai juga, berfungsi pandai juga, AJK pandai juga, boleh tahan lah. Ataupun kalau ada imam hak yang kedua mari sekali, dia ada setengah-setengah masjid ni, orang tu tugas, orang tu mari, orang tak tugas tak mari. Orang tugas je mari, orang tak tugas tak mari. Tu jadi susah tu. Tu imam ada 3 orang. Jadi hak tugas minggu ni, hak 2 orang tak tugas tak tahu pas balik.
Jadi apabila ada masalah gitu, maka ketika tu siapa yang akan jadi pengganti khatib tersebut? Baik. Ceritanya seorang khatib jatuh pingsan ketika menyampaikan khutbah Jumaat. Ni kawasan Kemamang, berlaku kawasan Kemamang. Amu nak kabalah kat masjid mana? Amu nak kabalah masjid mana? Kalau nak kabah budak kabah boleh. Ni berlaku di Masjid Semayang. Kampung hamba sendiri. Kampung hamba sendiri. Baik. Seorang khatib jatuh pingsan ketika menyampaikan khutbah Jumaat. Dia bukan khatib nak pingsan, tapi mungkin ada penyakit. Kadang-kadang kadang-kadang khatib tu tak pernah sihat. Dah orang jemput khutbah Jumaat tu lama dah. Lama dah orang jemput khutbah Jumaat. Jadi bila dia terima, sampai masa hari ni nak khutbah, hari ni tak pernah sihat. Tak apa nak sihat. Jadi terpaksa kena pergi juga. Dah jadi dah dengan orang. Duduk atas nu tu, dalam keadaan kepala duduk getah, perut lugas. Main semangat pula. Jangan main rasa gak gelap mata. Apa benar berlaku tu? Diri amba sendiri tapi tak biasa. Jadi rasa macam benda gelap mata rasa. Kita dak gerak. Tiba-tiba kita duduk khutbah gerak. Lepas tu tepik pula duduk atas mimbar. Jadi rasa macam nak ubah gitu. Baik. Jadi benda yang pengsan ni bukan kita nak. Benda ni berlaku. Jadi apabila berlaku, kalau pengsan dia tahan, kalau mati tu Tok khatib sedang khutbah tiba-tiba mati. Nak awal ni. Ni ahli jemaah dia tahu hukum bagaimana. Sejauh lepas itu ada seorang pegawai masjid naik ke mimbar untuk menggantikan khutbah tersebut, lalu menyambung kembali khutbah yang terhenti tadi tanpa bermula dari awal. Persoalannya, adakah sah khutbah Jumaat tersebut? Sejujurnya ada beberapa pihak yang meminta para jemaah untuk khutbah semula dengan solat zuhur. Menurut mereka khutbah tersebut tidak sah, sekaligus menyebabkan solat Jumaat selepasnya juga tidak sah. Mahu pandangan ustaz. Kebetulan hari itu mari lewat sikit. Tiba-tiba tu imam hak yang ganti tu khatib saat itu dia tidak dengar start daripada awal. Maksudnya dia mari tengah orang hak yang ganti saat itu dia tak mari awal. Maksudnya dia mari tengah dah. Kalau dia mari awal tu lain. Boleh faham kan? Jadi sekarang ni tu khatib yang pertama naik, tiba-tiba pengsan. Lepas daripada pengsan, tu khatib hak yang ganti tu khatib yang pertama tu dia sampai lewat juga. Jadi pada permulaan khutbah dia tak ada. Baik. Lepas tu dia naik, dia sambung apa hak yang telah dibaca oleh Tok Khatib. Dalam gambar-gambar ahli jemaah ada orang yang belajar. Ada orang belajar. Ada seorang pocik tu mati dah, pocik tu. Dia kabur-kabur. Dia belajar pondok lama belajar pondok. Dia kata, hamba ni hidup sampai 60 tahun tak pernah jumpa. Lagi ni kali pertama jumpa dalam hidup Balik muka kitab pula. Balik muka kitab, mana hukum Baik. Apakah muka kitab pula? Jadi ada beberapa orang yang pandai duduk dalam masjid, hak senyap tapi pandai je. Cuma pandai pun tidak naik ganti jadi itu imam sebab dia ada pegawai masjid. Jadi ya sudahlah. Tengok kepada ibarat dalam kitab saat ni tu tak boleh kena khabar balik. Lepas tu dia pun tanya bagaimana hak yang perlu kita buat. Baik, okey, jawab panjang. Nanti ambil buat kesimpulan sikit, boleh baca dulu. Memandangkan mazhab yang diguna pakai di Malaysia adalah mazhab Syafi'i, maka penjelasan berkenaan persoalan ini juga berlegar dalam perbincangan mazhab ini. Jadi kita jawab menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik. Para ulama fiqh sepakat bahawa khutbah adalah syarat bagi solat Jumaat. Justru tidak sah solat Jumaat jika tiada khutbah sebelumnya. Perkara ini sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa kitab seperti berikut. Antaranya kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah menyebut وهي أربعة شروط الأول الخطبة ويشترط تقدمها على الصلاة. Syarat solat Jumaat ada 4. Pertama ialah khutbah. Disyaratkan khutbah sebelum solat. Okey. Lepas tu rukun dan syarat khutbah. Sebagaimana yang kita tahu, ada beberapa rukun dan syarat yang wajib dipenuhi dalam khutbah Jumaat. Bermakna jika ada rukun atau syarat yang ditinggalkan, maka khutbah tersebut dikira tidak sah. Berkenaan situasi yang berlaku, iaitu khatib jatuh pingsan ketika berkhutbah, para ulama mazhab Imam Syafi'i berselisih pandangan berkenaan khatib gantian itu. Adakah dia boleh sahaja menyambung khutbah yang disampaikan oleh khatib pertama yang terhenti atau perlu memulakan semula khutbah? Ada dua pandangan dalam hal ini.
Pandangan pertama, sebahagian ulama mazhab berpandangan bahawa khatib gantian tidak boleh menyambung khutbah khatib pertama dan wajib ke atasnya memulakan semula khutbah daripada awal. Pandangan kedua, sebahagian yang lain pula berpandangan khatib gantian boleh sahaja menyambung khutbah khatib pertama dengan syarat khatib gantian telah mendengar khutbah tersebut daripada awal. Baik, okey, ada dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah khatib gantian tidak boleh menyambung khutbah khatib pertama dan wajib ke atasnya memulakan semula khutbah daripada awal. Jadi kalau dia sambung, maka tak jadi lah. Apabila tak jadi, sembahyang Jumaat pada hari itu tak jadi. Tak jadi, kena qada balik lah. Kena sembahyang semula. Sembahyang dia, sembahyang Zuhur dah lah, lepas lama dah. Itu kita kena faham satu. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, sebahagian yang lain pula berpandangan khatib gantian boleh sahaja menyambung khutbah khatib pertama, tapi dengan syarat khatib gantian telah mendengar khutbah tersebut daripada awal. Kalau tak dengar daripada awal, maka tak boleh nak sambung. Okey, perkara ini dijelaskan oleh para ulama dalam beberapa kitab seperti berikut. Imam Al-Baghawi menjelaskan dalam kitab At-Tahdhib fil Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i, wa idza ughmiya 'ala al-khatib hal yubna ghayruhu 'ala khutbatihi fa'ala qawlai al-istikhlaf fi as-salah illam nujawiz yasta'nifu al-khutbah wa in jawazna yushtaratu an yakuna alladhi yabni mimman yasma'u awal al-khutbah. Sekiranya khatib pitam, adakah boleh orang lain menyambung khutbahnya? Maka di atas dua pandangan berkenaan hukum menggantikan imam dalam solat. Maka di atas dua pandangan berkenaan hukum menggantikan imam dalam solat. Jika kita tidak mengharuskan khatib gantian menyambung khutbah yang pertama itu, maka khatib gantian itu perlu memulakan semula khutbah itu. Adapun jika kita mengharuskannya, maka disyaratkan khatib gantian tersebut mendengar khutbah daripada awal. Dia cerita gini. Ni apa yang disebut Imam Al-Baghawi. Dikatakan untuk khatib pengsang, adakah orang yang ganti dia saat itu boleh sambung khutbah? Dia kata sebenarnya masalah ni dia ada khilaf di kalangan ulama, dan khilaf ni sama dengan masalah tok khatib batal dalam sembahyang. Tok khatib batal dalam sembahyang, boleh tak makmum saat itu ganti tok khatib ataupun tidak? Dia ada perbincangan di kalangan ulama. Baik, kalau kita mengatakan tidak boleh atas pandangan tersebut, khatib ganti saat itu mesti kena memulakan semula khutbah. Jadi kalau kita mengharuskan, maka khatib tak apa nak menyambung, tapi dengan syarat dia telah dengar khutbah saat itu start daripada awal khutbah. Sama juga disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, disebut dalam kitab Rawdatul Talibin, dan beberapa kitab yang lain. Baik, jadi kesimpulan pandangan mu'tamadnya dia tidak boleh sambung, mesti kena ambil awal semula. Itu pandangan mu'tamad. Jadi kalau sambung, jadi bermasalah. Tak jadilah khutbah tersebut. Jadi akan datang kalau berlaku benda tu, jangan sambunglah. Jadi baca awal semula, jangan pergi sambung khutbah tersebut. Baik, itu benda penting lah. Kita tak tahu benda tu boleh berlaku, mungkin suatu hari nanti berlaku tempat kita. Kalau kita tidak tahu hukum, maka bagaimana kita nak buat? Baik. Seterusnya, kita tengok mana yang patut kita bincang. Kalau panjang-panjang tak payahlah. Ketika membaca buku yang baru sahaja dibeli, penulis menyatakan bahawa individu yang membaca ayat kursi setiap kali usai solat fardu akan diganjarkan syurga. Jawapan soalannya, benarkah kenyataan ini? Dia orang yang tanya ni, dia kata dia beli buku. Tapi buku tu apa? Orang yang membaca ayat kursi setiap lepas daripada sembahyang, maka dia akan diberi ganjaran syurga. Soalannya, benar tak kenyataan ini? Jadi dia tanya ni bagus ni. Dia orang-orang yang teliti, orang yang tidak mudah menerima sesuatu tanpa ada sandaran yang jelas. Dan sebenarnya perkara ini patut kita kena ambil berat. Kadang-kadang kita baca dalam Facebook, baca dalam WhatsApp, tak tahu mari daripada mana kita percaya. Itu sebenarnya adalah tak betul begitu. Kalau misalnya jelas datang daripada orang yang boleh dipercayai, penulisan orang yang boleh dipercayai, maka itu tidak menjadi masalah. Jadi bab dapat syurga, bab dosa, bab pahala ni, kita tidak boleh semata-mata dengar, baca daripada Facebook, baca daripada WhatsApp,
Melainkan kalau orang yang menyampaikan saat itu orang yang boleh dipercayai. Menjawab, ya benar perkara ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ini disebut oleh Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut." Maksudnya, sesiapa yang membaca ayat kursi setiap kali usai solat fardu, maka tidak ada yang menghalangnya daripada masuk syurga selain kematian. Hadis ini diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan Kubra, diriwayat oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Mu'jam Al-Kabir, dan begitu juga dalam kitab Mu'jam Al-Awsat. Jadi di sana memang ada hadis. Dan hadis ini dihukum sahih oleh Imam Ibn Hibban sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram. Al-Hafidh Al-Haythami juga menjelaskan dalam kitab Majma' Az-Zawaid juzuk yang ke-10 halaman 52, rawahu Tabarani fil Kabir wal Awsat bi asanida wahiduha jayyid. Maksudnya hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat dengan beberapa sanad. Salah satu daripada sanadnya adalah sanad yang baik. Wallahu a'lam. Jadi kenyataan mengatakan bahawasanya orang yang selepas daripada sembahyang fardu sentiasa baca ayat kursi, ganjaran dia adalah syurga. Hak tu memang benar disebut dalam hadis yang dinilai sahih oleh sebahagian daripada ulama hadis dan dinilai hasan oleh sebahagian ulama hadis yang lain. Soalan naik syahwat ketika solat. Tak ada soalan ni. Jika tiba-tiba naik syahwat ketika solat, bagaimana status solat saya? Adakah ia dikira terbatal? Tengah-tengah sembahyang subuh, naik syahwat dak sekarang. Orang lelaki yang biasanya. Main dak spender pula. Selok. Baik. Hak tua-tua dak. Biasa muda-muda Hak tua-tua dak. Tua-tua. Hak tua-tua dak apa dak. Ni hak muda-muda ni. Baik, tengah-tengah sembahyangnya naik syahwat dak sekarang. Okey, soalan dia batal dak sembahyang. Ni hukum. Memang kalau kita tengok orang dia lucah sangat memang nampak pada sudut tu, tapi sebenarnya kita bukan cakap bab lucah apa, kita nak cakap bab hukum. Apabila berlaku apakah hukum sebenarnya? Adakah batal sembahyang ataupun tidak? Kalau batal nak sembahyang mudah. Kalau tak batal kita teruskan sembahyang. Ini kita kena tahu hukum. Okey, jawapannya solat tersebut masih sah dan tidak terbatal. Hal ini kerana naik syahwat, sama ada dengan sendirinya atau kerana teringat pada perkara-perkara yang tidak sepatutnya adalah tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan solat. Kalau kita tengok dalam perkara yang membatalkan solat, adakah naik syahwat ketika tengah sembahyang ia membatalkan solat? Tidak. Jangan pegang aja. Lagi pegang, tak boleh lah. Pegang dua tu lain. Maksudnya pegang sampai ke dalam kain, tu tak boleh lah. Itu batal lah sembahyang. Baik. Seterusnya jika terikut imam yang solat tamam. Ini kita cerita bab solat orang musafir pula. Dalam perjalanan ke Kuala Lumpur dari Kuala Terengganu, saya singgah di Hintian Kuantan untuk menunaikan solat zuhur secara jamak takdim dengan asar. Manakah ada yang solat berjemaah, maka saya turut sahaja dengan menyangka si imam juga solat secara jamak qasar. Namun ketika hampir berakhir tahiyat awal, si imam bangun menyambung rakaat yang ketiga, sedangkan saya hanya berniat solat 2 rakaat kerana qasar. Apa yang perlu saya buat? Adakah boleh berniat mufaraqah dan memberi salam atau wajib mengikut imam sehingga solat selesai? Dia biasanya berlaku benda ni bagi orang yang mengambil berat tentang sembahyang berjemaah. Orang dah ambil berat tentang sembahyang berjemaah, dia pergi mana ada jemaah, pergi main solat. Orang yang dah ambil berat tentang sembahyang berjemaah, kalau orang ambil berat tentang sembahyang berjemaah ni, lambat tengok orang berjemaah, dia akan tumpang dan. Jadi apabila berhenti di RNR, biasanya apabila kita tengok ada jemaah sembahyang situ, kita pun ikut, kita niat qasar. Tiba-tiba dia cukup 2 rakaat, kita tunggu dia bagi salam, tiba-tiba naik kepada rakaat yang ketiga. Okey, kita makmum niat 2 rakaat. Benda yang perlu kita kena buat. Adakah kita kena niat mufaraqah, cerai daripada imam, kita membagi salam, ataupun kita kena naik ikut tu imam dan imam buat 4 rakaat? Okey, jawapannya pada dasarnya individu yang sedang bermusafir yang melakukan solat secara qasar tidak boleh mengikut imam yang solat secara tamam.
Dia qasar ni buat 2 rakaat, tamam ni buat 4 rakaat. Hal ini sebagaimana riwayat Ibnu Abbas tatkala beliau ditanya oleh seseorang, ma balul musafir yusalli rak'ataini idza farad wa arba'an idza tamma bi muqim, faqal tilka sunnah. Maksudnya kenapa kau orang yang sedang bermusafir solat 2 rakaat ketika bersendirian? Kalau sembahyang seorang, dia sembahyang 2 rakaat, dan 4 rakaat ketika mengikut imam yang bermuqim. Lalu beliau menjawab, itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi penuh orang tanya Abdullah bin Abbas, orang musafir ni kalau dia sembahyang seorang, dia sembahyang 2 rakaat. Kalau sembahyang berimam dengan untuk imam hak yang bermuqim, dia sembahyang 4 rakaat, apa yang gitu? Kata Abdullah bin Abbas, sebenarnya itu sunnah. Itu sebenarnya hak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berpandukan kepada hadis ini, kata ulama, kita orang yang sembahyang qasar, kita tidak boleh mengikut orang yang sembahyang tamam. Andai kata kita mengikut orang sembahyang tamam, maka batal qasar kita. Maksud batal qasar, hak 2 rakaat kita buat tu batal. Tapi bukan batal sembahyang, batal qasar. Dengan maksud mesti kita kena buat 4 rakaat. Jadi sama ada kita tahu tu imam saat itu qasar ataupun tidak. Kita sangkaan kita tu imam qasar kerana kita berhenti pada tempat sembahyang ni di RNR. Biasanya orang musafir, kita pun mayang, tiba-tiba tu imam tambah 3 rakaat, tu imam bangun je 3 rakaat. Dia bangun dengan sengaja, bukan dengan terlupa, dengan sengaja. Makmum-makmum hak yang belakang dia 2-3 orang lagi bangun kau. Oh, kalau gitu dia sembahyang tamam, kau sembahyang 2 rakaat. Okey, ketika tu batal qasar kita. Apa yang perlu kita kena buat? Kita kena tambah rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Nah, jangan pakai wisalah niat mufaraqah tu tak jadi. Benar buat lagu tu dulu, kena qada balik sembahyang tersebut. Sebab sembahyang itu tidak sah. Baik. Katanya, jika seorang itu mengerjakan solat secara qasar 2 rakaat dan mengikut imam yang solat secara tamam, maka batal qasarnya. Batal qasar bukanlah bermaksud batal solatnya, tapi niat qasar itu yang terbatal. Maka dia perlu mengerjakan solat secara tamam 4 rakaat. Dan wajib ke atasnya mengerjakan solat secara tamam sebagaimana imam. Hukum ini disebutkan secara jelas dalam beberapa kitab fiqh seperti berikut. Dalam kitab Minhajul Talibin, walau iqtada bimutimmin lahzatan lazimahul itmam. Sekiranya makmum yang bermusafir mengikut imam yang solat tamam, walaupun dalam tempoh 1 detik, sekejap jadi ikut, maka wajib ke atasnya melakukan solat secara tamam, yakni 4 rakaat. Begitu juga disebut dalam beberapa kitab yang lain. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lutut dilihat kerana berkain pelekat. Memandangkan saya lewat tiba di masjid, saya melalui bahagian belakang saf yang majoriti jemaah memakai pelekat. Ketika mereka sujud, saya perasan lutut dan bahagian atas lutut mereka kelihatan. Saya muskil, adakah sah solat mereka? Bukankah aurat wajib dilindungi ketika solat? Baik, jawapannya benar, aurat wajib dilindungi, lebih-lebih lagi ketika solat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah, berhias setiap kali kamu ke tempat ibadat. Baik. Imam Nawawi juga menjelaskan perkara ini dalam kitab Minhajul Talibin. Dipendekkan, diringkaskan jawapannya. Dia dalam masalah kita sembahyang, khususnya bagi orang lelaki lah, dia wajib kita tutup aurat bahagian atas dan bahagian tepi. Manakala bahagian bawah tidak wajib kita tutup. Bahagian atas, bahagian tepi. Jadi kalau orang tu dia sembahyang tak pakai baju, dia pakai kain pelekat, perbuatan tersebut makruh. Sebab apa hak yang dituntut, kita kena letak juga sikit di atas bahu kita pakaian. Jadi kalau dia tutup, start daripada pusat sampai ke bawah dia tutup. Tapi oleh kerana dia gemuk saat itu, kalau kita tengok belakang, luruh tu nampak, lokang tu nampak, nampak tu poingnya, punggung nampak. Kok celah lubang ni, kok belakang ni, di antara dua pikat ni. Maka masih lagi belum memadai dalam penutupan aurat. Kerana bahagian atas dia dah tutup. Wajib tutup bahagian atas dan bahagian keliling. Manakala bawah tidak wajib tutup. Baik. Bawah ni, bawah daripada kaki tu lah. Jadi ketika mana orang tu sujud, dia pakai kain, nampaklah lutut dia kalau kita tengok tu. Adakah ia membatalkan sembahyang dia? Jawapannya tidak. Kerana
dikirakan bahagian bawah. Dan benda ini disebut dalam beberapa kitab. Antaranya dalam kitab Bushrul Karim Syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah, dia kata walau ru'yat awratuhu fi sujudihi lirtifa'i laylihi ala qadamaihi aw min ila akhir hingga kepada penghujung perkataan dia, panjang lagi perkataan dia. Dia kata jika dilihat aurat ketika dia sedang sujud disebabkan terangkat hujung kainnya atas dua tapak kaki atau melalui lubang yang ada pada bangku yang mana seorang itu solat atas bangku tersebut, maka ia tidak memberi mudarat, maksudnya tidak membatalkan sembahyang, kerana aurat itu dilihat daripada bahagian bawah. Ini yang disebut dilihat auratnya pada ketika sujud kerana terangkat hujung kain di atas kaki. Jadi hujung kain duduk atas kaki, siapa kenapa aurat, maka tidak membatalkan sembahyang kerana kelihatan aurat masih lagi dikirakan daripada pihak bawah. Baik. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Boleh juga kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada nak tanya lah. Ada tak ahli jemaah nak tanya soalan? Kalau ada boleh kita dengar sekejap. Tak ada Baik. Kita jawab menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Soalan yang kedua. Okey. Jadi soalan yang pertama, kita jawab menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i tak cicok. Tak cicok ni dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya tak cicok masih lagi basah, yang keduanya kering. Jadi kalau kering hok jatuh atas sejadah memadai kita kembah gitu je. Kerana kering dengan kering dia tidak menajiskan. Tapi kalau tak cicok tu basah, kalau kita kembah kita buang, tak cicok tu masih lagi ada kesan hok yang tertinggal, maka hak yang tertinggal itu kalau kita nak suci mesti kita kena basuh. Okey, itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Okey, itu soalan yang pertama. Manakala soalan yang kedua, kita berhenti di satu masjid untuk sembahyang, kita bermusafir. Tiba-tiba Tok Bilal qomat. Jadi kita pun sembahyanglah Zuhur bersama dengan imam. Kita sembahyang Zuhur bersama dengan imam. Jadi apabila Tok Imam buat 4 rakaat, kita buat 4 rakaat. Lepas daripada Tok Imam bagi salam, kita buat sembahyang Asar. Soalannya, adakah sembahyang Asar saat itu mesti kena buat 4 rakaat juga ataupun boleh kita buat 2 rakaat? Itu kan soalan dia kan? Baik, jawapannya boleh kita buat 2 rakaat. Kerana kita tidak mengikut dah imam pada sembahyang Asar. Hak yang kita ikut imam adalah sembahyang Zuhur. Melainkan kalau sekiranya ada pula orang sembahyang jemaah lepas daripada Tok Imam, dia sembahyang Zuhur, hak yang biasa oleh kerana dia lewat, kita pergi ikut dia, maka ketika tu mesti kita kena buat Asar sebanyak 4 rakaat kerana kita ikut orang sembahyang tamam. Okey jelas. Jadi kalau kita buat seorang ataupun kita buat jemaah puak-puak kita hak yang musafir belaka, boleh kita buat sebanyak 2 rakaat. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Baik. Khutbah solat Jumaat dia berbeza dengan khutbah solat hari raya. Khutbah Jumaat adalah wajib. Khutbah hari raya adalah sunat. Jadi lepas daripada sembahyang raya dak khutbah pun sah. Tak ada masalah. Sah sembahyang sunat hari raya, cuma menyalahi sunnah Rasulullah lepas daripada sembahyang raya berkhutbah. Okey, jadi kalau bab khutbah sembahyang raya ni lebih ringanlah berbanding dengan khutbah Jumaat. Tengah-tengah khutbah tiba-tiba tu imam ketuk. Okey, apa hak yang perlu dilakukan oleh imam? Apa hak yang perlu dilakukan oleh imam? Dia ambil wuduk, sambung balik. Dan tempoh hak yang dia ambil wuduk hanya sekejap, jangan lama.
pergi masuk dalam tandahnya berok semelik pulak tu. Tapi kalau biasa berlaku gitu orang nak tunggu Datuk Imam. Orang suruh Tok Imam hak yang kedua naik ya. Baik, mai Tok Imam was-was pula. Setengah jam pula boleh nak khutbah. Jadi orang nak tunggu Datuk Imam. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya sama juga, apabila lepas selesai khutbah tiba-tiba Tok Imam berhadas. Maka caranya adalah Tok Imam pergi berwudu. Dan tempoh yang perlu diambil hanya sekejap, jangan lama. Kalau lama dia putus mualak. Macam dosa ni kau. Dia ketuk kan ambil lalu. Kalau misalnya lama putus mualak. Putus mualak kena baca khutbah semula. Boleh faham kan? Apabila sama juga lepas daripada dia khutbah selesai dah nak turun sembahyang, belang-belang turun tangga mimbar baru ketuk. Okey, dia pun ambil sembahyang cepat-cepat. Jangan lama sebab kita mesti kena jaga mualak di antara khutbah dengan khutbah yang lain dan di antara khutbah dengan sembahyang. Jadi kalau tempoh mengambil wudu hanya sekejap saja, tak 4 minit pun dia ambil, kejap dia cucu-cucu senyap. Tak perlu asuh mana tu imam ni, maka terus dia boleh sembahyang. Tapi kalau lama tempoh di antara dia ambil wudu sehingga mari semula, maka perlu kena baca khutbah mula. Kena ambil khutbah mula. 40 minit dah ni baca. 40 minit pula. Tak, bukan mesti 40 minit pula. Dia khutbah ni kalau kira sekejap je kalau rukun saja. Rukun saja tak apa minit, rukun saja. Rukun saja tak apa minit. Assalamualaikum sunat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ittaqullah. Qala Allah Ta'ala qul huwallahu ahad, Allahus samad. Duduk. Lepas tu bangun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ittaqullah. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat. Tengok, dah 10 minit. Siap dah sembahyang. Boleh dah sembahyang. Itu rukun khutbah. Khutbah puji kepada Allah, khutbah yang pertama, khutbah yang kedua, selawat kepada Rasulullah. Puji kepada Allah kita kata alhamdulillah. Selawat kepada Rasulullah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Boleh kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kita kata alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, ni kena ada belaka. Lepas tu ittaqullah. 3 ni kena ada belaka. 3 ni ada khutbah pertama, khutbah kedua. Lepas tu baca ayat Quran, okey, khutbah pertama pun tak apa, khutbah kedua pun tak apa. Dah ayat dia banyak kita ingat tak apa, qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu yang kelimanya adalah doa. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat. Pada khutbah yang kedua. Oh, jadi lepas ni kalau misalnya ada tu khatib pesang, rebut pakai naik kali dia. Dah mudah je khutbah, tak payah sangat macam mereka buat ni ya. Tengok contoh khutbah pada rekah. Pada rekah ta dunia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Ittaqullah, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ittaqullah, Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat. Okey, kita terus sembahyang. Gitu je khutbah rekah. Selesai dah tu, cukup dah rukun dia. Hak duk panjang jela tu, duk cakap je. Duk cerita tu, duk cerita ni, duk khabar hukum tu, duk khabar hukum ni, khabar peristiwa tu. Hak tu bukan hukum hak tu. Hak rukun hak yang kita cerita tu saat ni je. Mudah je rukun. Sebab tu kalau baca dah osing pun. Pesang mati pun tak apa tak khatib. Aku boleh ganti. Bawa nak baca khutbah hukum saja tu ada masalah pun Tapi hak yang masalahnya hak yang tak tahu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.